Assalamualaikum. Saya Amin Saifullah bin Amiruddin dari semester 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sultanul Arifin Jasmi. Nama saya Muhammad Budi Izzat bin Alias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menceritakan serba sikit pengenalan mengenai Kampung Moten. Yang pertama, Kampung Moten ni dia terletak di tengah Bandaraya Melaka di Malaysia. Selain itu, Kampung Moten ni dia terletak berhampiran dengan Sungai Melaka. Kalau kita boleh tengok dekat sebelah ni ada Sungai Melaka. Dan yang seterusnya, kalau kita tengok kat sini, Kampung Moten ni majoriti lah, bukan majoriti, 100%nya semua Melayu. Kat Kampung Moten ni memang semua Melayu, tak ada orang Cina, tak ada orang India. Lepas tu, Kampung Moten ni kita boleh katakan dia banyak menyimpan khazanah-khazanah lama daripada orang Melayu yang dahulu, sebagai bukti bahawa orang-orang Melayu pernah duduk dekat Kampung Moten ni. Boleh dikatakan juga khazanah-khazanah yang ada dekat Kampung Moten ni telah berusia berabad-abad, dalam 99 tahun macam tu. Seterusnya, Kampung Moten mempunyai 700 atau 650 penduduk. Kenapa Kampung Moten ni dipanggil dengan nama Kampung Moten? Kerana masa tu penduduk Kampung Moten ni berasal daripada Kampung Jawa. Lepas tu Pesuruhjaya British ni dia telah mendapat idea untuk membina stesen bas dan pasaraya dekat kawasan Kampung Jawa tu. Lepas tu penduduk-penduduk yang ada kat Kampung Jawa ni terpaksa dipindahkan kepada tempat yang lain. Seterusnya terdapat wakil daripada penduduk tersebut, iaitu Datuk Osman dan Haji Demang Abdul Ghani. Dia dapat ilham daripada fikiran dia. Dia baru teringat ada satu tempat yang sesuai untuk dijadikan sebagai penempatan penduduk mereka. Dan Datuk Osman dengan kawan dia ni tadi pergi jumpa pihak British, berbincang untuk menyelesaikan masalah tersebut. Lalu dia berbincang dengan seorang Pesuruhjaya hasil tanah yang bernama J.F. Moten. Setelah dia berbincang dengan J.F. Moten, akhirnya J.F. Moten membenarkan dia untuk memberi pinjaman sebanyak $10,000. Bila dia dapat $10,000, Datuk Osman ni dengan kawan dia pergi ke tempat tersebut dan mula membina lot, rumah, dan dijadikan rumah. Seperti kita tengok kan, sekarang dah ada rumah. Pembinaan tu bermula pada tahun 1922 dan siapnya rumah tu pada tahun 1923. Selepas siapnya rumah, pelbagai cadangan yang telah diterima oleh Datuk Osman kepada rakyat dia. Rakyat dia cadangkan kepada Datuk Osman, apa kata kita namakan kampung ni sebagai Kampung Bunga Raya. Ada yang kata namakan Kampung Moten ni, namakan kampung ni sebagai Kampung Seri Tanjung. Jadi Datuk Osman keluarkan pendapat dia sendiri. Datuk Osman bagi tahu kepada penduduk dia, apa kata kita namakan Kampung Moten ni apa kata kita namakan kampung ni sebagai Kampung Moten, atas sebab Pesuruhjaya hasil tanah Pesuruhjaya hasil tanah British telah memberi pinjaman kepada kita sebanyak $10,000. Atas sebab itulah nama Kampung Moten terlahir. Sekian daripada saya. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Budi Izzat bin Alias. Pada hari ini, yang seperti yang mana korang nampak, saya berdiri di hadapan air pancut Kampung Moten. Pada zaman dahulu, Kampung Moten ni tidak seperti sekarang. Yang mana kalau kita lihat, kalau kita masuk ke dalam Kampung Moten ni, first yang kita akan nampak air pancut ni. Okey, air pancut. Okey, yang mana air pancut ni dibina pada tahun 2008 dan disiap pada tahun yang sama. Okey, jelas. Pada tahun yang sama.
dia berumur, maksudnya usia air pancut ni di Kampung Moten ni lah selama 12 tahun, yang mana diinspirasikan oleh orang tempatan di Kampung Moten. Kerana apa dia mencipta ataupun membina air pancut ni? Kerana mereka ingin mereka ingin mempunyai satu tempat yang mana semua orang tahu tentang nama Kampung Moten ini. Faham? Okey. Dan siapa yang membina? Siapa yang memberikan dana ataupun sponsor? Yang memberikan sponsor kepada Kampung Moten ini untuk membina air pancut ni ialah Kerajaan Negeri Melaka. Ya, terima. Assalamualaikum. Saya Amin Saifullah bin Amiruddin dari semester 1. Okey, hari ni kita akan tengok Sungai Melaka. Sungai Melaka paling berdekatan dengan Kampung Moten. Sungai Melaka merupakan sungai yang mempunyai nilai sejarah yang tersendiri. Kerana ia berada kerana di kiri dan kanan Sungai Melaka ini terdapat perbandaran, perniagaan, perkuburan dan lain-lain. Okey, merujuk kepada sejarah negeri Melaka, dengan kebijaksanaan para mesuara sebagai pengasas Kesultanan Melayu Melaka, dia telah menjadikan Melaka sebagai pusat perdagangan bagi persinggahan, terutama pedagang dari Arab dan Timur dan Barat. Kedudukan negeri Melaka pada perjalanan antara negara India dan negara China telah menjadikan Selat Melaka ni tempat yang amat strategik bagi aktiviti perdagangan. Kesibukan Selat Melaka sebagai laluan perdagangan, telah memberi kelebihan kepada Sungai Melaka sebagai pembekal pelbagai sumber daripada alam seperti air minuman, rempah ratus dan makanan. Dengan kata lain, penduduk membina ketempatan berdekatan dengan tebing Sungai Melaka, dan mereka amat bergantung kepada sungai ini untuk mengambil sumber daripada sungai ini. Contohnya, mereka ambil sebagai untuk menggunakan pada kehidupan seharian, seperti membasuh, mandi manda, dan juga sebagai pembekal bahan utama seperti ikan dan sebagainya. Seterusnya, Sungai Melaka juga amat penting sebagai pembekal air bagi pertanian dan kegiatan ternakan. Keadaan ini mewujudkan satu ikatan yang kukuh antara manusia dengan sungai melalui aktiviti sosial budaya, kerohanian, warisan dan ekonomi. Keadaan Sungai Melaka semakin maju apabila Sungai Melaka diiktiraf sebagai tempat perdagangan dan orang luar negeri telah berpindah ke negeri Melaka untuk membina pertempatan berdekatan dengan tebing Sungai Melaka. Okey, bismillah. Tadi kita dah pergi ke air pancut tadi, Kampung Air Pancut Kampung Moten. So sekarang kita pergi ke Surau Al-Abidin yang terletak di Kampung Moten lah. Surau ini ditubuhkan pada 1930 dan Surau Al-Abidin ni bermaksud satu-satunya. Pada asalnya surau ni hanya ada bumbung saja. Faham? Pada asalnya surau ni ada bumbung saja. Lepas tu bumbungnya hanya daripada limas. Pada tahun 1980 surau ini masih didirikan seperti sekarang. Pada masa tu hanya ada bumbung dan tiang sahaja, kerana tidak mempunyai dinding sama sekali. Sekarang kita boleh tengok sekarang dah ada dinding lah. Dinding dia punya bumbung tu tak tukar sampai sekarang. Daripada dulu sampai sekarang tak tukar. Dia just betulkan yang mana yang rosak. Untuk pengetahuan anda semua, surau ini boleh memuatkan 50 orang jemaah.
Dan keaslian bumbung ni tidak boleh tukar kerana keaslian bumbung itu sendiri. Dan akhir sekali pada tahun 1982 penduduk di Kampung Moten ini telah mengumpul duit untuk membina surau ni. Dalam masa yang sama, kerajaan negeri Melaka pun memberi peruntukan kepada surau ni untuk dinaik tarafkan untuk kegunaan Kampung Moten, di kegunaan penduduk Kampung Moten. Baik, jika anda melawat kawasan Melaka Kampung Moten ini, tempat yang wajib kita lawati ialah Kampung Merdeka. Ni apa? Rumah Merdeka. Ya, Rumah Merdeka. Di Rumah Merdeka ini terdapat banyak keunikannya. Antaranya ialah di Rumah Merdeka ini mereka lukis pada bumbung bendera Malaysia yang sangat besar. Kita boleh tengok. Kemudian di sini juga terdapat pelbagai pokok-pokok dan rumah tradisional, rumah mini tradisional. Jom tengok. Okey. Kemudian di sini mereka cipta tangga, mereka bina tangga yang mana tangga rumah ni memang terkenal dengan ciri binaannya daripada batuan yang bercirikan seni bina daripada Cina. Yang dihiasi dengan jubin-jubin yang berwarna-warni. Ciri seni bina yang terdapat di Rumah Merdeka ini telah menunjukkan identiti utama seni bina rumah Melayu Melaka. Seni bina yang terdapat di Rumah Merdeka ini telah menunjukkan pertembungan antara budaya Melayu, Cina dan Eropah. Pelbagai variasi tangga yang wujud dalam seni bina ini dengan sentuhan tukang rumah yang mahir pada zaman tradisi. Dan tangga juga melambangkan status penghuninya pada suatu ketika masa dahulu. Baik. Sekarang saya berada di Villa Sentosa dan saya akan menerangkan sedikit tentang Villa Sentosa ni. Jom kita masuk. Villa Sentosa ni merupakan The Living Museum di Kampung Moten. Villa ni bermaksud besar dan Sentosa ni bermaksud harmoni dan aman. Selain itu, rumah ini dinamakan sebagai The Living Museum kerana rumah ini masih dihuni oleh waris Datuk Haji Hashim, iaitu Tuan Haji Ibrahim, yang menjaga rumah ini dengan rapi dan keadaan yang baik. Jom kita tengok kat dalam. Kalau kita lihat dekat dalam ni, nampak? Ini merupakan peninggalan zaman dahulu lagi yang telah berusia 99 tahun. Ini yang pertama dan ini yang kedua. Ini sebagai ruang tamu yang berada di dalam Villa Sentosa. Jom kita masuk. Kalau kita tengok dari sini, sini merupakan dia punya tempat tidur. Ni katil dan ni merupakan rak. Rak ni tak boleh buka sebab terkunci. Dan ni tempat untuk memperhiaskan diri kita. Kita pakai makeup kat sini. Seperti yang saya maklumkan, rumah ini dijaga oleh pewaris daripada Datuk Haji Hashim, iaitu Tuan Haji Ibrahim. Bila kita datang di sini, kita perlulah memberi sedikit sumbangan kerana Villa Sentosa ni bukan merupakan sepenuhnya di bawah kerajaan dan di bawah UNESCO, tapi ianya dijaga dan dibetulkan dengan menggunakan duit yang kita sumbang. Rancangan pembinaan Villa Sentosa ni telah dirancang pada tahun 1922 dan telah siap dibina pada tahun 1923.
Antara barang-barang antik yang berada di Villa Sentosa ni ialah gong. Ni tabung. Tabung ni cara masukkan dia kena masukkan ikut dalam ni. Seterusnya peti untuk simpan beg, baju dan tempat untuk menyimpan kuih. Dan ni adalah kamera pada zaman dahulu, dan spek mata, kacamata, jam, keris, dan ada tempat untuk kita simpan air, congkak, rehan dan streka. Ada pelbagai lagi barang-barang antik yang ada di sini. Kalau kita tengok Villa Sentosa ni, dia dirancang untuk dibina pada tahun 1922 dan siap dibina pada tahun 1923. Jadi kita boleh anggarkan umur Villa Sentosa ni pada tarikh siap dibina pada tahun 1923 hingga kini selama 99 tahun. Dan pada tahun depan baru rumah Villa Sentosa ni akan masuk pada usia 100 tahun. Villa Sentosa juga mempamerkan koleksi pakaian tradisional Melayu. Selain itu, ianya juga mempamerkan barang-barang antik dan instrumen muzik seperti gong. Bahagian dalam rumah ini masih lagi mengekalkan susun atur yang sama seperti susun letak asalnya. Malah turut mempamerkan peralatan lama, gambar-gambar kenangan, salah silap keluarga dan barangan peribadi. Dan tangga batu bertatahkan juga berbagai warna. Antara perabot antik yang dipamerkan ialah gong, kamera pada zaman dahulu, barang antik di Villa Sentosa ini juga dikatakan telah berada di Villa Sentosa selama 99 tahun. Villa Sentosa. Kesimpulannya, Kampung Morton merupakan sebuah kampung yang kaya dengan tradisi dan keunikannya. Oleh itu, kita hendaklah memelihara Kampung Morton ini untuk menjadi bukti pada generasi yang akan datang tentang tradisi budaya kita. Bye. Jumpa lagi.